بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir dan barisan AJK, dan tidak dilupakan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Yang pertamanya adalah sama-sama kita melafazkan dan menterjemahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat hidayah dan mengurniakan kepada kita akan nikmat iman dan Islam, yang mana pada saat dan ketika ini tuan-tuan, kita dapat mengecapi nikmat keamanan ataupun nikmat ketenangan beribadat yang Allah kurniakan kepada kita adalah datangnya daripada sebab Islam dan imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya iman itu tidak wujud dan Islam itu tidaklah dipraktikkan di dalam amalan kehidupan kita, barangkali kaya mana dan bahagia mana pun kita di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, kita tidak tenang tuan-tuan. Disebab itu tuan-tuan yang dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu Ta'ala pada malam ini mesti hadir dalam keadaan dengan tujuan untuk mendapatkan redha Allah dan untuk mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi hadirin dikasihi dan dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan melihat berkenaan dengan tajuk, iaitu atharul ma'asi wal dhunub. Apakah kesan-kesan dosa dan maksiat apabila ianya ditimpakan ke atas individu ataupun dalam sesebuah masyarakat. Di sisi saya ada sebuah kitab dinamakan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini sangat baik hadirin sekalian, yang seorang tokoh ulama yang meninggal pada tahun 769 Hijrah menceritakan kepada kita berkenaan dengan kesan-kesan dosa dan maksiat apabila ia memberikan satu natijah yang begitu buruk, sama ada dalam diri seorang yang beriman ataupun dalam sesebuah institusi masyarakat. Yang pertama hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, kita nak kena kenal dulu apakah yang diberikan pentafsiran berkenaan dengan maksiat ataupun dosa. Ya, sebelum daripada itu tuan-tuan, kita kena faham orang yang beriman dan orang yang mengaku bahawa kita adalah hamba dan ada Tuhan yang menciptakan kita. Bila ada Tuhan yang menciptakan kita dan kita menumpang di atas muka bumi Allah, ini bermakna hebat mana pun kita, tak lebihnya kita daripada hamba. Bila kita ni hamba tuan-tuan, kita mesti terikat dengan undang-undang Tuhan. Sebab apa? Sebab kita menumpang di tempat alam yang Tuhan ciptakan bagi kita. Jadi sebab itu Allah letakkan undang-undangnya, iaitu kalau kita buat ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mengganjari kepada kita pahala.
Seandainya kita melanggar larangan yang ditetapkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan balasan dosa. Ini kita maklum, ya. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebut innallaha katabal hasanati was sayyi'at qabla khalaqas samawati wal ard. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menetapkan mana yang kita buat dapat pahala, mana yang kita buat dapat dosa sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan kita, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah takdirkan dulu buat ibadat solat dapat pahala, kalau berjudi dapat dosa. Allah tetapkan yang itu dahulu, nak menunjukkan Allah Ta'ala mentakdir dan menetapkan akan segala ketetapan dosa dan pahala sebelum penciptaan manusia. Kerana apa? Kerana yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kita sebagai hamba Allah adalah orang yang terbaik, adalah orang yang paling taat kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mengenali apa yang halal dan apa yang haram. Nampak tuan-tuan? Ini kita kena faham, ya. Sebab itulah bila kita memahami akan konsep ini, jelas kepada kita bahawa manusia akal kita ini tidak mampu untuk menilai atau menetapkan mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan daripada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi husnun. Ada riwayat begitu. Apa maksud dia? Apa yang dilihat oleh orang beriman itu baik, maka di sisi Allah pun ia baik. Tetapi kita kena tengok juga, yang dilihat oleh orang beriman tu kacamata orang beriman, dia melihat berdasarkan syariat Allah. Begitu. Kalau nak harapkan orang tidak beriman, habis, ya. Barangkali setiap di kalangan kita berbeza-beza dalam menetapkan apa yang baik, apa yang buruk. Sebab itu kita kena faham, tuan-tuan, di dalam hak menentukan mana yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia adalah hak eksklusif Allah SWT. Tapi hari ini manusia cuba untuk mencampuri urusan hak eksklusif Allah Ta'ala itu tadi. Kita pula pandai-pandai nak menentukan mana yang boleh dihalalkan, mana yang tak boleh diharamkan. Nampak tak? Oh, ni saya ada pergi ke satu kedai, walaupun dia di Sabah lah. Kedai itu dia dijual minuman keras. Di situ kalau orang Islam 18 tahun ke atas haram ada pula belakang. Pasal toke dia orang Islam. Kalau orang Islam bawah 18 tahun halal. Boleh pula halal. Kenapa? Sebab dia pun tahu, toke Cina tu pun tahu yang nak akil balik dengan belum akil balik. Nampak? Ya. Tapi kalau orang Islam confirm lah halal berlaku. Nak ceritakan yang menentukan halal haram itu adalah manusia. Sedangkan hak ini adalah hak ketetapan Allah SWT. Baik, kita lihat az-zulum ataupun al-maksiyah. Perkataan maksiyah diambil dari perkataan asa. Asa ini memberi maksud ingkar. Ingkar ataupun degil. Al-inad, orang yang memberontak ataupun yang ingkar atau yang degil. Itu perkataan asa. Sebab itu dalam ayat Quran, bila Allah perintahkan Iblis sujud pada Nabi Adam, Allah sebut apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggannya, sombong dan takaburnya Iblis itu. Dan disebut dalam beberapa ayat yang lain, Allah juga menyandarkan perkataan wa asa Adam rabbahu faghawa. Adam alaihissalam telah pun menjadi ingkar kerana ghawa, dia telah terpedaya dengan tipu daya syaitan. Jadi dalam istilahnya adalah al-khuruju 'anit ta'atillah, iaitu mana-mana di kalangan manusia yang keluar daripada ketaatan kepada Allah ila ta'ati li makhluqin, dengan tujuan tak taat pada Allah, taat pada makhluk. Keluar daripada ketaatan kepada Allah untuk taat kepada makhluk, ya. Kemudian disebutkan lagi dalam keadaan dengan
adami ma'rifati huquqihi, iaitu kita melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan bagi kita, dan kita menyalahgunakan nikmat kurniaan Allah itu pada jalan yang tidak diredainya dan pada jalan yang bukan diciptakan bagi kita nikmat itu. Boleh dapat? Nampak macam bening. Memang bahasa kitab gitulah tuan. Tujuan dia nak memeningkan supaya kita cuba faham dengan sebetulnya. Maksudnya bahasa mudah, orang yang melakukan maksiat dianggap orang yang keluar daripada ketaatan pada Allah. Tujuan dia bila tinggal taat pada Allah mesti untuk taat pada makhluk, kerana tidak ada lagi taat selain pada Allah melainkan pada makhluk. Kerana Allah Khaliq, selain pada Khaliq mesti makhluk. Nampak? Ya, taat pada makhluk ni contohnya kalau orang tu dia berzina, wal'iyazubillah, kerana mengikut nafsu makhluk. Ataupun dia memakan harta riba. Kenapa? Kerana nak dapatkan untung dan kaya cepat. Taat pada siapa? Taat pada dunia makhluk. Nampak? Itu bahasa mudahnya. Ya, kita boleh faham itu tuan. Kemudian setiap kurniaan Allah Ta'ala itu digunakan pada jalan yang tidak diredai oleh Allah. Itu juga dianggap sebagai maksiat ataupun kufrun nikmah. Kufrun ni'mah dipanggil. Ya, maksiat yang bermaksud kita menyalahgunakan kurniaan Allah Ta'ala tersebut pada jalan yang tidak diredai oleh Allah. Contoh, Allah bagi kita akal. Kita dimuliakan oleh Allah kerana akal yang mengangkatkan darjat kita melebihi daripada binatang ataupun haiwan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kami mengangkat manusia, ciptakan sebaik-baik ciptaan, kemudian kami jatuhkan mereka serendah-rendah ciptaan kami. Serendah-rendah ni lebih teruk daripada binatang lagi. Nak menyatakan Allah beri akal supaya akal ini dapat memahami perintah dan larangan Allah. Akal ini digunakan untuk faham Quran dan hadis supaya kita jadikan ia sebagai panduan hidup. Itu maksud dia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada manusia yang aku berikan padanya akal, tapi dia tak boleh faham ayat yang aku turunkan kepada mereka. Nampak? Maksudnya selama mana akal kita ini digunakan untuk banyak kita kerahkan idea dan kita gunakan kudrat akal kita untuk semata-mata hidup dunia, kita dah dikira bersyukur atau tidak? Belum. Nak dikira bersyukur, akal banyak digunakan untuk memahami perintah dan larangan Allah. Kemudian bila akal memahaminya, fizikal kita mentaati apa yang difahami oleh akal. Begitu tuan. Ya. Baik. Kemudian dan bukan tujuan diciptakan nikmat itu. Contoh tuan-tuan, Allah ciptakan nikmat mata pada kita. Tujuan dia adalah supaya kita melihat akan kekuasaan Allah Ta'ala. Mata ni banyak ni ayat Quran, mata ni banyak melihat kepada kebesaran Allah. Ya, maksudnya mata ini bukan sekadar digunakan pada jalan-jalan yang harus bagi kehidupan kita, tapi lebih kepada benda yang mengingatkan kita pada mati. Banyaknya menangis, itu tujuan dia. Ya, sebab barang siapa yang tidak pernah menangis, kata Nabi SAW, kurangnya dia menangis di dunia, maka di hari akhirat dialah orang yang paling banyak menangis. Sehingga dalam hadis Sahih Muslim kata, ainani tajriyan, mata dia akan mengalir sehingga akan keluar air mata darah. Bila diletakkan sampan, hingga sampan itu pun dapat berjalan kerana banyaknya tangisan air mata darahnya itu tadi. Nak tunjukkan dahsyatnya gambaran penyesalan seseorang itu pada hari akhirat. Ini bahasa mudahlah tuan-tuan ya. Baik, kemudian kita nak lihat apakah natijah daripada kesan-kesan maksiat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Baik, yang pertama tuan-tuan, dia menyatakan kesan daripada maksiat yang pertamanya adalah memberikan qaswatun lil qalbi, iaitu mengeraskan hati manusia.
Asbab yang pertama, dosa ini dia akan menjadikan hati kita menjadi keras. Kenapa disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut kata apa? Idza innal mu'mina idza aznaba dhanban nukita fihi qalbahu nuqtatas sauda. Apabila seorang beriman dia buat satu dosa, maka Allah akan cokkan dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbahu. Bila dia bertaubat, taubat saja tak jadi, dia tinggalkan maksiat itu dan dia beristighfar, dan maka barulah hatinya itu kembali dibersihkan. Sebab itu tuan-tuan, hati kita ni kalau nak dibersihkan dengan jasad kita, hati kita lebih sukar. Saya tertarik dengan kata-kata seorang anak murid Imam Ghazali, namanya Al-Imam Al-Musili rahimahullah ta'ala. Dia pernah buat kiasan, dia beritahu pada anak murid dia, kalau kamu sakit demam 3 hari 3 malam aku tak beri makan pun tidak, minum pun tidak, ubat pun tidak, apa jadi? Matilah, dia kata. Tahu pun mati, dia kata. Cuba kamu bayangkan kalau hati manusia ini dia lebih cepat rosak dan sakit berbanding fizikalnya. Kalau 3 hari tidak diberi makanan rohaninya, bukan takat mati, ya, lebih teruk begitu lagi tuan-tuan. Ini nak ceritakan bahawa keadaan manusia, hati manusia itu. Sebab itulah Nabi sebut bahawa wa innal qalba tasda'u kama tasda'al hadid. Hati manusia itu dia lebih cepat berkarat dan kotor melebihi daripada besi yang berkarat. Besi tuan-tuan, kalau dia berkarat, tuan-tuan nak polish dia senang ke? Ui, payah. Melainkan kita kena bakar dia, tempa besi yang baru. Baru dia jadi besi baru. Nak ceritakan manusia ni kalau hati dah keras, maka dia tidak lagi mudah untuk kembali pada jalan kebaikan, melainkan kena bakar dulu dalam api neraka, baru sudah. Itu bahasa mudah adalah tuan-tuan dia. Allahu Akbar. Sebab tu kita nak kena tengok juga kata ulama, apakah asbab-asbab yang menyebabkan hati manusia ini menjadi keras. Ini kena tengok juga ni. Yang pertama kata para ulama adalah iaitu mereka yang al-irtirari bi sifatillah wa tauhidi, orang-orang yang mendustakan sifat kekuasaan Allah dan menafikan hak-haknya. Ini yang pertama. Asbab hati kita menjadi keras adalah berpunca daripada kita tahu kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi SAW, melalui ajaran agama Islam, syariat Islam, tetapi kita mengkufuri akan perintah tersebut. Maksudnya kita menidakkan akan perintah Allah, atau kita meremehkan soal larangannya. Itu juga menjadi asbab hati manusia ini akan menjadi keras. Ini kita boleh lihat contoh bagaimana Allah mengisahkan kepada kita orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Sesungguhnya kami telah mengeraskan hati mereka. Bila hati mereka menjadi keras, yang pertama disebutkan bila orang Yahudi itu dia nampak kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad, lalu dia enggan untuk beriman. Satu, kesalahan dia. Nombor dua, dia menghalang pula orang lain daripada beriman kepada ajaran yang benar itu. Dua dah. Yang ketiga, yang menjadi asbab kepada dia menghalangkan dan menyembunyikan kebenaran itu, sedangkan ia mengetahui, dia cuba sekat pula daripada kebenaran yang dia ketahui itu untuk disampaikan. Jadi 3 perbuatan fi'il Yahudi yang menyebabkan hati mereka menjadi keras. Yang pertama, mereka tahu benda itu benar. Ini Quran sebut, ini hadis sebut, tapi dia kata tak boleh ni, kalau ikut ni rugi kita. Contohlah masa orang Yahudi takut kalau kebenaran itu mereka beriman, takut kedudukan mereka yang mereka nak dapatkan pengaruh di Madinah pada ketika itu hilang. Jadi mereka kata, kita sembunyikan kebenaran ini, kita tolak Muhammad. Satu. Nombor dua, dia pergi halang pula orang-orang musyrikin yang lain untuk beriman dengan Muhammad SAW. Yang ketiga, dia menyembunyikan
fakta kebenaran itu supaya maksiat itu dapat diteruskan, walaupun dia tahu sebenarnya maksiat itu benda yang salah dan dia berada di pihak yang salah, tapi dia masih lagi enggan untuk menyatakan kebenaran itu. Ini bahaya ni tuan-tuan. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Apa maksudnya? Sifat sombong ini adalah orang yang tidak boleh menerima kebenaran dan suka merendah-rendahkan orang lain. Contohnya lah, kalau kita buat silap, cara semayang kita tak betul, ya, ataupun cara kefahaman kita terhadap agama kurang tepat, anak kita tegur, dia pun balik belajar, dia kata, mak, ni salah cara semayang begini, ya, yang betulnya begini. Pandai pula engkau, aku kan makan garam dulu. Nampak, ya. Dia guna dalil dia makan garam dulu. Apa dalil itu, ya? Tapi bila kena darah tinggi tak mengaku pula kau makan garam. Nampak. Jadi nak ceritakan bahawa kita menolak kebenaran padahal kita tahu kita buat silap, itu akan menimbulkan sifat sombong. Sebab Nabi menisbahkan setiap orang yang menolak kebenaran, dia dianggap sebagai aba wastakbar, enggan dan sombong. Tak kiralah kebenaran itu di pihak siapa. Kalau kita orang tua, anak kita yang betul, kita kena terima. Kalau anak kita yang salah, kita betul, anak kita kena terima. Begitu Islam mengajar kebenaran itu berada, tidak mengira berada di sisi siapa pun, kita mesti menerimanya kalau seandainya benar apa yang telah dibawakan oleh seseorang tersebut. Ini cantik dalam Islam, ya, dia tidak mengira siapa, tuan-tuan. Kemudian al-iqtiraru bi fahmi fasidin lil Quran aw sunnah, iaitu asbab kerasnya hati adalah bila seseorang itu enggan untuk memahami kandungan yang terdapat dalam Quran ataupun hadis. Atau disebut sini, kalau dia cuba memahami pun, dia memahami dengan cara yang fasid. Fasid yang maksudnya cara yang salah. Dia tafsir ikut dia. Sebab tu saya teringat sekali tu, tuan-tuan, ada seorang jemaah ditanya, ya, ada seorang ustaz ni meragukan. Dia mengajar fiqh, tuan-tuan. Kan dalam hadis Nabi kata, kalau kita nak tahu satu benda itu bersih atau tidak, kita tengok 3 perkara. Launuhu, warnanya, warihuhu, baunya, wa ta'muhu, rasanya. 3 benda. Nak tahu benda itu bersih ke tidak, tengok 3 benda itu. Jadi dia, anak murid dia pun tanya, kalau saya beristinja nak tahu bersih ke tidak macam mana? Kau buatlah 3 tu, dia kata. Basuh, bau. Okey, bau tak ada. Tengok tangan ada warna ke tidak? Warna tak ada. Rasa pula. Kan gila gitu. Ini dah sampai sesat, tuan-tuan. Tapi anak murid dia buat, rasa tak ada pula ustaz. Dengan anak-anak murid, dengan guru sikit, lingkup belaka. Nak cerita berlaku, tuan-tuan. Kadang-kadang salah faham apa yang ulama sebut pun boleh jadi sesat kita. Sebab tu nak menuntut ni memerlukan kepada guru. Kita tak boleh kita sendiri untuk memahami konteks ayat Quran ataupun hadis. Sebab tu waktu saya sempatlah masuk di pondok Pasir Tumbuh. Dulu di sana belajar gunakan kitab pondok, kitab Jawi. Jawi kan Jawi baru, Jawi lama. Guru akan bagi kitab tu, dia suruh setiap seorang anak murid baca. Adalah seorang anak murid itu baca dalam bab apa yang dilarang, apa yang dibenarkan, dia membaca. Adapun diharamkan ke atas kita memakan keladi. Terkejut tu guru. Tu guru tu sendiri kata, aku kuat makan keladi, haram pula, kata. Kau baca kitab yang mana ni? Ni nama kitab tu, guru. Tengok balik, ni bukan keladi woi, ini keldai. Nampak kan, silap baca, nampak. Kadang-kadang salah tafsir, tuan-tuan. Salah baca Rumi, makna dia pun salah. Ini kena implikasi lah, tuan-tuan, ya. Jadi sebab itu, antara sebab kerasnya hati apabila kita mengambil Quran dan hadis sebagai benda yang digunakan untuk zahir kehidupan kita sahaja. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah dalam sebuah kitab ditulis Kaifa nata'amal ma'al Quran, macam mana kita nak berinteraksi dengan Quran. Dia kata apa, tuan-tuan? Orang-orang barat mengajar orang Islam mengambil agama pada ufuknya sahaja, pada zahirnya saja. Maksudnya pada pakaian,
pada sorbannya atau pada jubahnya, ataupun kerana ada banyaknya Qurannya, atau kerana boleh dia melakukan Quran, atau dengan kerana dia memiliki Quran, ataupun dia boleh beli hadis Nabi di mana-mana kitab-kitab itu. Ini maksudnya kita mengambil agama pada yang zahir. Ini masalah dia. Dan mereka memisahkan kita daripada mengambil agama pada yang batin. Ini yang menjadi kunci rahsia. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, dalam surah Muhammad pun Allah Ta'ala sebut, dalam surah An-Nisa pun Allah sebut, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu wahai orang yang diberikan akal tidak cuba mentadabbur, menghayati, memahami kandungan Quran? Ya. Apakah di dalam hatimu itu ada sesuatu yang mengunci kamu daripada memahaminya? Nampak Allah tanya kepada kita, enggak. Ya, nak sebutkan di sini matlamat penurunan Quran bukan sekedar kitab bacaan. Kalau kitab bacaan samalah macam kitab novel begitu. Tapi sebenarnya tidak, adalah untuk difahami dan diamalkan. Ini sebenarnya tuan-tuan. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi disebut antara mafhum dia lah, tuan-tuan, saya tak ingat masalahnya, antara tanda-tanda kiamat, la yabqa minal islami illa fi ismi. Tidaklah Islam itu kekal di sisi umatku melainkan pada nama sahaja. Nama Islam, tapi daripada gaya hidupnya bukan Islam. Sebab tu baru ni ada sahabat saya guru kafar, dia kata, ustaz, pening ustaz. Dia kata, apa yang peningnya? Anak seorang perempuan, dia datang daftar anaknya dekat kafar. Okeylah, dia nak suruh anak dia belajar agama, tapi dia datang tu dalam keadaan rupa yang luar biasa. Saya kata, apa yang luar biasa? Dia datang pakai skirt Ustaz. Mak dia ni nak hantar anak sekolah agama, datang pakai skirt, pakai baju tidur je. Cuba bayangkan, t-shirt dia pakai, rambut, leher ni semua nampak tu, bahagian depan nampak. Datang duduk depan saya nak tanya nama anak nak didaftarkan, apa nama anak? Silap dia tanya, nama puan siapa? Nama saya pula. Apa kena-mena nama saya nak daftar dengan sekolah ni? Dia kata, tersasul. Dia kata, nak kata terkejut ni ustaz, tak pernah dijumpa orang begitu. Nama siapa? Tak apalah, dalam tanya. Dia kata, nama saya Fatimah. Kan cantik nama itu. Tapi gaya pakai bukan Fatimah lagi dah, Feti. Dia jadi gaya barat lah tuan-tuan ni. Tu nak ceritakan. Tapi tak apalah, mungkin Allah nak jadikan anak dia itu sebagai pengubah bagi ibu dia. Kita harapkan gitulah tuan-tuan dia. Baik. Jadi itu yang kedua tuan-tuan. Yang seterusnya adalah disebutkan apabila manusia itu liirtibatihi fi munafasatid dunya, iaitu apabila hati manusia itu terlalu tingginya, terpautnya terhadap berlumba-lumbanya mereka dalam kehidupan dunia. Ini juga menjadi asbab hati manusia itu menjadi keras dan membuka ruang-ruang bagi mereka untuk melakukan dosa, ya, hingga menyebabkan hati mereka keras. Ini salah satu daripada inilah kita sebutkan tuan-tuan. Ada banyak lagi asbab kita nak, kesan-kesan kita nak sebut sini. Yang seterusnya kata para ulama, hirmanul ilmin nafi'. Antara kesan daripada orang-orang yang kesan maksiat itu adalah hatinya tertutup daripada mempelajari, mendapatkan ilmu Allah. Sebab itu berkata ni, qala al-Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ma'siyatu tudfi'u an-nur fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb. Berkatanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sesungguhnya maksiat itu akan menggelapkan dan memadamkan cahaya yang ada dalam hati kamu. Cahaya yang ada dalam hati kita adalah ilmu agama yang kita pelajari. Sebab itu hadirin dikasihi Allah, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka ni masuk Islam umur berapa? 30, 40, 50. Mereka masuk Islam ni lambat tuan-tuan ya. Walaupun mereka masuk Islam lambat, mereka baru menghafal Quran pada umur sedemikian. Kita faham itu. Bila mereka masuk Islam lambat, umur itulah baru mereka cuba menghafal Quran.
Tapi sahabat boleh hafal tuan-tuan, khatam mereka 30 juzuk. Sampai dekat kita, tak boleh dah ustaz, otak dah shutdown gitu. Ya, dah tak boleh nak ingat dah. Hafal hari ni yang semalam lupa, hafal yang hari esok, yang hari ni dengan semalam pun lupa. Nampak? Dua sekali hilang. Nampak tuan ni? Rupa-rupanya bukan kita nak menyalahkan otak dan hati yang Allah berikan kepada kita. Dia berpunca, kuncinya kata Imam Syafi'i adalah kerana dosa. Kan disebutkan oleh Imam Syafi'i, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan berada dapat menerangi dalam hati-hati orang yang melakukan maksiat. Jadi apa maksud tuan-tuan? Kalau kita lihat hati kita ni tak gemar kepada majlis ilmu, apa majlis ilmu, payahlah kita belajar sendiri gitu, nampak kan? Tak gemar ataupun tak membantu. Dia lebih cenderung kepada majlis-majlis yang lain, hiburan ke, kilauan emas ke, contohlah tuan ya, ataupun hiburan yang seumpama dengannya melawak kan. Kita sekarang boleh tengok banyak kan. Sedih kadang saya buka televisyen, tengok anak-anak kecil lagi tak kenal erti dosa pahala, dah nyanyi, joget, lompat, pegang perempuan sana sini, tak kenal lagi. Allah, sedih kita tengok tuan-tuan. Kalau inilah generasi kita masa hadapan Allah, ini yang Nabi sebutkan ya, akan datang satu masa orang Islam sendiri tak tahu apa itu solat, apa itu puasa, apa itu zakat. Baik, di dalam masa ya, hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, kita sambung sekali lagi insya-Allah. Jadi bila kita menyebutkan tentang sifat orang kesan daripada maksiat itu adalah hati seseorang itu benci kepada ilmu. Kenapa? Kerana ilmu menjadi penunjuk jalan bagi seseorang untuk kembali kepada Allah. Sebab itu barang siapa yang ingin sentiasa berada dalam hidayah, jalan hidayah Allah, dia mesti melazimi dengan ilmu. Ya, tuan-tuan, sebab itu dalam ayat Quran, ayat yang pertama Allah sebut adalah Iqra. Kenapa baca? Kerana baca menghasilkan ilmu. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, barulah kamu beristighfar padanya. Allah suruh kita ada ilmu dulu tentang Tuhan, baru kita boleh minta ampun pada Allah. Nak sebutkan amal itu datang kemudian daripada ilmu. Sebab tu kata-kata Al-Imam Malik, barang siapa yang beramal kurangnya ilmu, maka banyaknya amalnya tertolak kerana tanpanya ilmu. Sebab itu hadirin kasih yang dirahmati Allah, kalau kita lihat orang-orang yang bergelumang dengan maksiat, kebanyakan mereka tak suka kepada tazkirah. Ya, saya ada pengalaman tuan-tuan. Saya diminta bagi tazkirah pada golongan maknya. Tuan-tuan, dia ada pengalaman buat perbuatan dosa itu selama 10 tahun. Saya diarahkan supaya cuba nasihatkan dia. Allah Akbar, payah tuan-tuan, hati terlalu keras. Saya kata, saya bacakan ayat Quran, saya ceritakan tujuan Allah ciptakan kamu ni bukan untuk jadi perempuan tapi untuk jadi lelaki. Ada tugas yang kamu kena tunaikan untuk mak ayah, untuk keluarga, untuk masyarakat. Saya baca ayat hadis tentang neraka, dia dengar tuan, dia kata apa? Scary-nya. Nampak? Dia main-main pula rasa nak lempang dia juga. Ya? Dia rasa takut ni cerita ustaz ni, dia kata. Ya? Tadi cerita lain dia kata, macam mana muka malaikat pula, dia kata. Main-main pula, dia mempersendakan. Kenapa? Tak ada ilmu. Ya? Akhirnya tuan-tuan dikasihi rahmat Allah SWT, kadang-kadang bila saya nak baca ayat Quran pada dia ni rupa memang perempuan sungguh tuan. Tak nampak lelaki. Dia bukan jenis maknya yang bernama Sob itu, yang kuku je. Memang nampak dia nama asal Khairil Anwar. Ditukarnya pula, dia sendiri minta tukar. Pergi ke Jabatan Pendaftaran, dia sendiri minta tukar. Tukar kepada Khairiyah. Nak nama Khairiyah, kebaikan, tak baik. Ya, tak pula. Nak cerita, kita nak baca Al-Quran, tengah nak baca Quran saja pula dia buat jatuh baju dia. Minta maaf ya ustaz dia. Kita baca ayat mana dah berhenti dia, tak ingat dah nak sambung. Dia saja main-main dengan kita kan. Akhirnya saya kata beginilah, kalau kamu nak buat benda begini, ingatlah, macam mana pun hidup kita, kamu kata bahagia macam mana pun, dapat duit banyak pun, satu hari kamu akan mati.
Saya cakap itu je. Dan bahagia kamu ni, bahagia kalau kita cari, saya sebutkan kepada dia, Imam Ghazali kata, kalau kita mencari kebahagiaan daripada dunia, mati memutuskan kita dari kebahagiaan itu. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan akhirat, maka mati pun tidak akan dapat memutuskan kita daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksudnya orang tu nak mati dah, dah sakaratul maut, tapi kerana dia sebelum itu mencari bahagia untuk akhirat, mati dia tu pun tak rasa sakit, kerana lazatnya dunia yang dia nak tinggalkan itu di samping nak masuk ke alam akhirat. Bila saya cakap gitu, dia baru tersedar, Allah Ustaz, baru saya teringat yang saya akan tua, nanti cantik-cantik saya pun dah hilang, ya, saya pun akan mati, saya lupa mati. Rupanya benarlah kata Imam Ibn Qayyim di sini, salah satu daripada kesan maksiat itu, dia melupakan kita daripada mati. Bila orang buat maksiat banyak, tuan-tuan tengok hidup mereka, macam mereka ni tak pernah fikir pasal mati. Macam mati tu tak wujud dalam istilah hidup mereka, tak fikirlah soalan. Sebab tu kita jangan pelik bila tengok orang-orang yang dah tua-tua contohnya kan, dah geng-geng kilau emas kan, itu pernah masuk lagi kilau emas, Allah, tak payahlah kan. Lebih baik dia masuk untuk jadi terbilal ke, tu imam ke, gunakan suara yang lunak itu untuk manfaat orang ramai. Itu lagi bagus, ya. Akhirnya bila saya cakap gitu, tuan, ingat ada mati, dia menangis, tuan. Dia tersentuh hati dia, dia menangis. Waktu menangis tu meremang bulu rumah saya, pasal suara dia lebih gaul. Barulah ditunjuk kelakian dia sebenar. Ni kita pun nak serang, ini lelaki betul, nampak muka macam tak serupa lelaki tu. Habis sebelum saya beredar, dia kata, terima kasih dah Ustaz, walaupun 10 tahun saya buat maksiat ni, dengan beberapa minit saja saya dapat tersentuh hati saya. Sebelum Ustaz beredar, izinkan saya ambil berkat, saya nak peluk Ustaz. Saya ingat ke nak bagi duit ke apa, boleh tahan ni, nak peluk. Saya kata tak payahlah. Jangan takut Ustaz, tak batal duduk, kita sama lelaki. Bukan. Pandai pula dia cakap macam tu. Saya kata bukan masalah, kamu memang pandang saya lelaki, tapi saya pandang kamu perempuan, takut lain pula, saya kata. Jadi tak payahlah, saya kata, ya. Takat ni sajalah. Sedih dia tuan, tak perlu dia. Jadi hadirin dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu Allah Taala sebut dalam ayat keterangan ayat Quran Karim, Allah Taala kata apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan dalam ayat selepas itu Allah sebut wa yatasallaluna minkum liwadha, kemudian Allah sebut falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri ila akhir ayat. Allah cerita tentang ayat itu tentang apa, tuan-tuan? Allah turunkan ayat itu menceritakan orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi. Apa sifat dia? Bila Nabi duduk dalam majlis ilmu, Nabi cerita tentang majlis takutkan pada Allah, ingatkan kepada syurga neraka, mereka akan beransur-ansur perlahan mengundur. Yatasallal maksud curi-curi jalan untuk keluar. Yang keluar, lalu mereka beredar. Ya, kalau habis bagi semayang mereka datang. Orang munafik zaman Nabi semayang mereka ada. Maghrib datang jemaah, awal lagi siap buka lampu ni. Tadi bukan nak kata di sini, tidak. Saya nak ceritakan contoh, dia nak menunjukkan sifat riak. Allah sebut, ya, Allah Taala sebut yura'unan nas. Ya, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka buat ni semata nak tunjuk kepada manusia mereka ni pun Islam juga. Tapi bila Nabi mula majlis ilmu, mereka beransur. Ni bahaya. Kenapa? Kerana takut dalam hati kita ni tidak ada keinginan pada ilmu. Ilmu ni kita nak dapat bersama, tuan-tuan. Ilmu hanya kita boleh dapat daripada ahlinya. Ahlinya siapa? Ulama. Di sebab tu, kalau kita tak nak berdamping dengan ulama, itu berarti kita tak nak berdamping dengan ilmu. Begitu, tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian seterusnya, kesan daripada dosa itu adalah hirmanur rizq. Dia akan Allah akan mengharamkan kita daripada rezeki yang sepatutnya kita perolehi. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, innal abda la yuhramu ar-rizqa bidzanbin yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu akan diharamkan baginya rezeki yang sepatutnya ia perolehi pada hari itu kerana dosa yang ia lakukan. Tapi ada orang pula tanya,
Ada orang buat dosa, rezeki bertambah Ustaz. Itu macam mana pula? Itu dipanggil istidraj. Kita komak dulu. Allah sebut dalam Al-Quran, wa umli lahum inna kaidi matin sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan memberikan nikmat itu bertambah-tambah kepada mereka, bukan untuk menaikkan mereka ke atas. Istidraj ni maksudnya tangga. Daripada atas kita turun ke bawah. Biasanya Allah bagi kita nikmat supaya kita guna nikmat tu makin lama naik ke atas darjat kita. Ni tidak. Allah beri supaya kita duduk di atas, makin lama turun ke bawah, asfalas safilin. Nampak? Ya? Supaya makin turun darjat kita itu kepada peringkat yang paling bawah. Sebab itulah kata Imam Ghazali, antara tanda-tanda orang-orang yang telah pun mencapai darjat istidraj ataupun asfalas safilin, dia akan mewarisi dua dosa. Yang pertama dipanggil az-dzunub al-bahamiyah. Ya, al-bahamiyah kita tahu. Maksudnya dia akan mewarisi dosa-dosa, dia akan mewarisi sifat-sifat binatang ternakan. Binatang ternakan ni macam apa? Macam lembu, macam kambing, ya. Apa sifat lembu? Sifat lembu ni, dia kalau pergi ke rumput, dia belasah semua rumput tu. Halal haram dia tak pernah lah. Yang penting perut aku kenyang. Nampak? Ya, itu sifat lembu. Begitulah sifat-sifat binatang yang lain. Mereka ni kambing, dia akan berpecah kalau tidak ada benda yang mengawal. Maksudnya dia akan berjalan secara nafsi-nafsi. Mulalah timbul kehidupan, aku kaya, tak peduli kau orang miskin. Nampak? Itu sifat, mewarisi sifat binatang ternakan. Yang kedua, az-dzunub as-sub'iyah, mewarisi sifat binatang buas. Ini bahaya. Semua orang digigit dia belaka. Nampak? Lawan aku potong kau. Nampak? Tak bertepatan dengan ni, aku halang kau. Maksudnya dia akan menggunakan kekerasan. Ini disebut orang yang mewarisi sifat binatang buas. Bahaya tuan-tuan. Ya. Ini tanda-tandanya yang disebutkan oleh para ulama bahawa sifat istidraj tadi. Tapi kalau orang beriman, kalau dibuat dosa pada hari itu, Allah tahan rezekinya pada hari itu. Sebab tu saya teringat ada seorang kisah daripada salafus soleh terdahulu. Apabila mereka sepatutnya mendapatkan bayaran pinjaman, dia ada bagi pinjam pada orang, patutnya hari itu orang tu berjanji untuk bayar balik hutang. Tapi dia tak dapat balik orang tu bayar kerana orang itu ditimpa musibah. Jadi dia kata, mungkin barangkali terhalangnya aku daripada mendapatkan sepatutnya apa yang aku perlu ini disebabkan ada dosa yang telah pun aku amalkan, yang belum aku bersihkan lagi. Allahu Akbar. Itu nak cerita. Dan Allah harapkan rezeki ni bukan duit saja tuan-tuan ya. Mungkin Allah bagi anak-anak kita tak cerdik. Contohlah ya, mungkin Allah bagi kaya mana pun kita, Allah tarik keharmonian dalam rumah tangga kita. Rumah yang besar ada 80 bilik, rasa macam duduk seorang-seorang je. Suami tak tegur isteri, anak-anak tak pedulikan mak ayah, masing-masing buat hal masing-masing. Saya ada jumpa jemaah gini tuan-tuan, dia datang, perempuan tu menangis sebab saya. Dia kata, Ustaz, apa maksud dia? Saya kata, banyak benda yang kamu kena bersihkan. Dia cerita pada saya, suami dia gaji, tapi tuan-tuan cerita orang lain lah. Dia kata suami saya dulu kerja swasta, kerja dengan syarikat pemaju. Bila orang pakar besar nak launch saja rumah, dia dah book dah, rumah ni atas nama aku. Book. Sampai lepas dia terpaksa meletakkan jawatan kerana gesaan daripada orang atasan juga lah, kerana dia terlalu melampau sangat. Dia berhenti kerja, dia memiliki lebih kurang 50 buah rumah. 50 buah rumah termasuk rumah kedai. Income dia sebulan dia kutip sebanyak 250,000. Income sewa saja. Cuba sewa saja 250,000. Tapi tak tenang dia. Pakai kereta semua besar-besar, pakai rosak. Tak tahu kenapa. Orang lain pun beli sama ni tak rosak. Isi datang dan nangis kata, pasal apa anak saya kurang ajar dengan saya. Ya, padahal saya dah beri kereta, dah beri handphone, dah beri semua. Jadi saya kata, ini ada benda yang perlu dibersihkan. Dia pun cerita, bos saya tahu.
Saya kata suami kamu dah hisap, dia dah hisap lah, nak pergi Malaysia Muda sekarang ni. Tapi harta tu macam mana? Nak lagi. Tak boleh lah tuan-tuan. Nampak? Harta tu tak nak lepas. Sebab tu bukan senang nak bertaubat sebenarnya. Kita dah biasa nampak 2-3 ribu sebulan, tiba rumah tu nak let go, tanpa ambil untung sedikit pun kerana sumber yang tidak halal. Tentu ingat senang, juta-juta, berbulu mata. Tengok, nampak tuan ni. Sebab itu bukan mudah. Sebab itu Allah Ta'ala teramat mencintai orang yang bertaubat kepadanya. Kerana saya teringat kata Imam Ghazali, orang yang berusaha meninggalkan dosa lebih sukar daripada orang yang berusaha untuk melaksanakan ketaatan. Kita nak semayang, senang ke tak? Nak bangun subuh, boleh. Tapi nak suruh orang yang dah biasa buat maksiat tinggalkan maksiat dia, teramat susah. Dia punya susah tu lebih susah daripada kita yang nak buat ibadat yang paling susah. Susah, bukan senang. Sebab itu Allah Nabi sebut dalam hadis, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggallah benda-benda yang Allah haramkan, itu ibadat yang lebih banyak pahalanya daripada engkau mengejar ibadat yang lain. Ya, sebab itu kan senang tuan-tuan ya. Allahu Akbar ya. Satu benda yang amat sukar. Kemudian tuan-tuan, kita 8:45 insya-Allah tuan-tuan. Kemudian disebutkan lagi kesan daripada dosa itu tadi adalah al-'asi tunsa al-'abdu bitaubati wa huquqi rabbih. Dosa itu akan menyebabkan manusia itu lupa terhadap tanggungjawab yang Allah, yang agama bertanggungkan ke atas diri. Sebab tu kalau kita tengok orang bergelumang dengan maksiat, dia takkan ingat tentang sembahyang. Dia takkan ingat sibuknya dia cari dunia, zakat dia takkan ingat. Sibuk dengan kekayaan dia, dia takkan ingat orang miskin, anak yatim, ya, ataupun fakir miskin. Dia bukan tak nak ingat. Maksiat tu melupakan dia. Maksiat tu melupakan dia. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang sibuk dengan maksiat, cari benda, tak kira lah apa saja jalan yang dibuat. Kalau dia berjudi, dia bersumber yang haram, maka mak ayah yang silap dia tak ingat. Bukan dia tak nak ingat, dia tahu tu mak ayah dia, tapi tanggungjawab dia itu dia lupa. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kata ulama, bila kita buat satu maksiat, satu tanggungjawab yang Allah perintahkan kepada kita, kita akan lupa untuk melaksanakannya. Kalau kita ingat semayang, mungkin benda lain kita lupa. Kalau benda lain kita buat, mungkin ada benda lain yang lagi satu yang kita akan lupa. Ini nak menunjukkan syaitan itu bijak dengan menggunakan maksiat itu untuk melupakan seseorang daripada apa yang telah Allah bertanggungjawabkan ke atas diri dia tuan-tuan. Ya. Ini yang disebutkan dalam ayat Quran, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Siapa yang berpaling kerana melupakan peringatan daripada aku akan menyempitkan kehidupannya. Menyempitkan kehidupan maksudnya kehidupan akhirat. Dan dia akan dibangkitkan pada hari akhirat dalam keadaan buta, lalu dia berkata kepada Allah, kenapa aku buta sedangkan di dunia itu aku dapat melihat? Maka Allah Ta'ala kata, inilah akibatnya kerana engkau tidak menggunakan nikmat mata itu untuk mencari kebenaran. Sebab itu tuan-tuan, ada di antara manusia yang dekat dunia ni dia boleh bercakap, dia boleh mendengar, dia boleh melihat, tapi di hari akhirat dia buta, dia tuli, dia bisu. Satu golongan ni, bila disampaikan peringatan pada dia memekakkan telinga, berbuat tak dengar. Maka di hari akhirat tulilah dia. Ya, ataupun kalau Allah Ta'ala berikan kepadanya mulut untuk bercakap di dunia dahulu, tetapi dia banyak menggunakan percakapan dia itu untuk melawan kebenaran yang disampaikan padanya, maka bisulah dia. Begitulah kalau seandainya matanya itu tidak digunakan dengan kebaikan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqul wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang beriman sebagaimana manusia yang melupakan peringatan aku, lalu pada hari akhirat aku juga akan melupakan mengingati mereka. Seterusnya kesan ditentukan, az-dzunub tudfi'ul ghirah wal ghiratu asluddin. Maksiat itu dia akan menghilangkan sifat cemburu.
atau kita panggil sensitivity terhadap maksiat. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau kita tengok orang yang berbuat maksiat, dia akan hilang, Allah akan tarik sifat cemburu dalam diri dia. Cemburu ni macam mana? Bila dia tengok orang lain lebih banyak amal, umur sama dengan dia, tapi orang tu banyak amal pada dia, dia tak cemburu. Tak apalah, tak ke mana dia kata kau tu. Nampak? Bila tengok orang lain lebih banyak ilmu daripada dia, dia tak rasa jealous. Termasuklah cemburu ini, sensitif ni, bila kita lihat isteri kita tak menutup aurat, dia tak rasa apa. Nampak? Itu barangkali kerana dosa yang kita buat, dosa yang suami itu tanggung kerana isteri yang tidak menutup aurat, Allah tarik rasa cemburu dalam hati kita. Tak apalah, orang lain tengok isteri kita pun tak apa. Nampak? Hilang sifat itu tuan-tuan. Ya? Sebagaimana disebutkan al-ghiratu asluddin dalam satu riwayat, ghirah itu adalah punca kepada ketua dalam agama seseorang. Wa innal ghiratu minal iman, dan semuanya sifat cemburu itu sebahagian daripada iman. Bila tidak ada sifat itu, maka tidak adalah iman dalam diri dia. Nampak tak? Sebab tu kalau kita tengok anak tak sembahyang, kita tak tegur, tu kita tak sensitif terhadap maksiat. Kerana mungkin maknanya kita sendiri ada buat dosa. Yang seterusnya, tadhhabul haya aw tad'afu. Maksiat itu menghilangkan rasa malu, atau sekurang-kurangnya dia melemahkan perasaan malu itu tadi. Sebab tu kalau kita tengok orang buat maksiat, dia tak malu dah tuan-tuan dia. Maksud tak malu tu macam mana? Antara yang saya terbaca dalam satu riwayat hadis menceritakan tanda-tanda akhir zaman, orang-orang akan berbicara bukan lagi tentang ketaatan yang mereka buat. Mungkin zaman nenek moyang kita dulu, kalau mereka duduk sama mereka cerita akan tentang kamu dah sembahyang macam mana, apa perkembangan majlis ilmu macam mana. Mungkin sekarang pun orang masih berbincang benda itu. Tapi ada satu riwayat kata antara tanda kiamat akan berlaku, orang akan berbangga-bangga. Dia bercerita topik dia adalah tentang dosa-dosa yang mereka nak buat. Kau macam ini ada tender baru, contohnya apa kata kau solat lah sikit, kata contoh. Orang akan cerita tentang benda-benda yang melibatkan maksiat. Contohnya kita tengok apa percakapan muda-mudi kita hari ni. Tonton tak payah tengok mereka sembang sama mereka lah, tengok dalam Facebook pun cukup lah. Tengok dalam Facebook apa yang mereka cerita, mengumpat, mengeji, kata benda yang bukan-bukan, post benda yang bukan-bukan. Itu tanda-tanda kiamat tuan-tuan. Yang mana Nabi sebut akan datang satu zaman fitnah orang yang duduk lebih berbahaya daripada orang berdiri. Ulama syarah hadis tu pening, tak tahu apa maksud Nabi SAW. Rupanya sekarang ni baru boleh nampak. Orang tu duduk je depan komputer, tapi dia punya fitnah dia lebih tajam daripada orang yang pergi ke setiap rumah orang lain. Allahu Akbar. Tu nak cerita tuan-tuan, di dalam blog ke, dalam laman sosial ke, apa saja, ini tanda-tanda akhir kiamat akan berlaku. Yang kita boleh saksikan di hadapan mata kita. Orang akan berbangga-bangga dengan dosa dan tidak ada rasa malu dia tu tadi tuan-tuan. Maksud dia buat maksiat tu, orang lain nampak, dia dah tak rasa macam segan. Contoh tuan, kita sembahyang Jumaat, khatib tengah khutbah, orang duk makan laksa Penang ni, apa keher tuan-tuan? Nampak? So khatib dia nak bagi mimbar dah, makan lagi. Macam lah kau tak makan mati. Nampak? Apa? Maksudnya orang dah tak rasa malu dah. Rumah depan masjid, azan, pergi bising, komplain. Saya dapat baru ni tuan-tuan, di masjid saya, AJK tunjukkan saya, Ustaz mintalah Ustaz buat kuliah sikit cerita ni. Dia tulis apa? Dia kata speaker azan terlalu kuat, dia kata. Ya, jadi tolonglah hormat orang-orang yang bukan Islam sikit. Orang bukan Islam pun tak komplain, dia pula pergi komplain. Macam dia pula wakil dari orang bukan Islam. Nampak? Dia kata terlalu bising lah, tak payah kuat-kuat pun kita boleh bangun, dia kata. Ini kurang asam namanya tuan-tuan. Kurang ilmu, kurang asam, kurang macam-macam. Ya, sampai tahap itu. Ada sampai satu ketika dia buat tulis dalam surat tu, dia kata tak payah buat majlis ilmu banyak-banyak, khususnya dalam bulan Ramadan. Saya kata dibuat alasan itu kerana bid'ah, dia kata. Zaman Nabi tak buat majlis ilmu bulan Ramadan, dia kata. Dia tak payahlah buat. Sebenarnya memang disuruh bukan bulan Ramadan je, lepas Ramadan pun tak payah buat, dia kata. Jimatkan kos masjid. Nampak? Pemikiran begini kan bermasalah, kita kata.
Kita boleh lihat kesan-kesan hati tadi yang kita bincangkan tadi, tuan-tuan. Ya. Baik, dia dah tak rasa malu dah cakap begitu. Kemudian disebutkan lagi oleh para ulama, al-maksiyatu tamhaqu barakatil umur wa hayatu. Maksiat menghapuskan keberkatan di dalam umur kita ataupun dalam kehidupan kita. Maksiat ni sebenarnya mengurangkan keberkatan dalam umur. Kita nak tahu berkat umur kita atau tidak, saya ringkaskan tuan-tuan. Yang pertama, usia kita ni banyak dihabiskan pada perkara-perkara jalan agama Allah. Allah bagi kita sehari 24 jam, tuan-tuan tengok 24 jam tu banyak habis ke mana kita. Kalau kita banyak habis pada jalan-jalan kebaikan, pengisian kita tu ada, alhamdulillah, itu tanda baik. Yang seterusnya, umur itu menyebabkan bila meningkatnya umur, bertambahnya amal. Itu tanda berkat. Dan yang seterusnya, sentiasa merasa cukup sekalipun tidak dipanjangkan umur. Maksud cukup di sini adalah, kata ulama, sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian. Itu tanda orang yang ada berkat dalam umur dia. Maksud kalau Allah tak bagi hidup panjang, Allah bagi pendek sekalipun, dia rasa yang pendek tu pun dah cukup. Saya tertarik kata ulama. Satu ulama dia kata apa, tuan-tuan? Ulama kata Allah Ta'ala telah membekalkan kepada setiap makhluknya umur tempoh yang cukup untuk melayakkan dia masuk syurga. Tapi kerana manusia yang kurang bijak menyusun atur umur ni tadi, seringkali mereka kata umur ni tak cukup. Kan Allah sebut, wa man nu'ammirhu nakkisu fil khalq afala yaqilun. Wahai manusia, aku dah panjangkan umur kau, tak cukup lagi ke? Sebenarnya umur itu dah terlebih cukup membolehkan kau masuk syurga. Minta lagi, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Ya Allah, tambahkanlah lagi umur kami ni, tak cukup peringatan kami belajar dulu, tak cukup. Semuanya tak cukup. Manusia ni sentiasa tak cukup. Padahal Allah dah beri kepada mereka sesuatu yang cukup. Tanda berkat lagi, tuan-tuan, adalah orang itu banyak menghabiskan masanya untuk manfaat orang ramai. Kalau hidup kita ni banyak kita habiskan untuk diri kita sahaja, rumah-rumah kita, kereta-kereta kita, untuk manfaat orang lain tak ada, bahaya, something wrong. Sebab Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dia banyak menghabiskan masanya beri manfaat pada manusia. Yang terakhir, tuan-tuan, antara tanda orang berkat umurnya adalah bila dia mati, meninggal dunia, orang menyebutkan akan kebaikan soleh dia itu. Nampak, tuan-tuan, ya? Bila orang tu tidak ada, matinya dia, kita terasa satu kehilangan agama, seolah-olah hilangnya satu sumber yang begitu besar dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Ini tanda-tanda orang yang barakah pada umur dia itu. Kita tengok keadaan dia selepas dia mati. Sebab tu kalau kita nak tahu orang tu berkat tidak, tengok lepas mati. Contohnya ulama-ulama terdahulu, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, fuqaha yang 4 dan sebagainya, Imam Bukhari, walaupun umur mereka tak panjang, paling tinggi pun 60-an saja, tetapi kitab-kitab yang mereka wariskan kepada kita ribu tahun orang membaca. Ini nak menunjukkan berkat. Walaupun dia dah mati, tetapi dia punya hasil kerja itu masih lagi orang sambung melakukan. Ini tanda berkat, tuan-tuan, ya. Sebab tu kita hari ini cuba tanya, tanda berkat, cuba tanya diri kita sendiri, dah bersedia ke untuk mati? Kalau siapa yang dah bersedia, boleh angkat tangan. Kita berkat doa bagi dia mati dah, tuan-tuan. Nampak? So tak ada siapa yang bersedia ni. Allahu Akbar, ya. Jadi kita tangguhkan situ dulu lah, tuan-tuan, ya. Panjang lagi pembicaraan kita ni, insya-Allah. Jika ada masa yang akan datang, kita sambungkan kuliah masa akan datang. Saya mohon banyak kemaafan atas segala kekurangan dan kelemahan dalam apa yang saya sampaikan ini. Semoga ia memberikan kebaikan dan pengajaran kepada kita secara bersama. Allah Ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah, segala kekurangan dan kelemahan daripada saya sendiri kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Allah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.